Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah saya pada hari ini ialah berkenaan dengan model pengajaran. Okey. Di akhir kuliah ini, saya harap kita dapat menjelaskan jenis-jenis model pengajaran, mengkaji jenis model-model pengajaran dan membuat perbandingan am tentang ciri-cirinya. Manakala yang ketiga ialah mengkaji kategori pengajaran berdasarkan model. Berdasarkan model pengajaran serta kaitan antara pendekatan, strategi, kaedah dan teknik. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita berkenalan dulu apa yang dimaksudkan dengan model pengajaran. Model pengajaran ini kita bolehlah katakan dia sebenarnya sebagai kerangka, iaitu kerangka yang mengerangkumi di dalamnya keadaan kandungan mata pelajaran kita, strategi yang kita akan gunakan serta iklim ataupun suasana ataupun situasi bilik darjah yang dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran untuk murid. Model pengajaran ini biasanya terdiri daripada prosedur pengajaran dan pembelajaran dan ianya bertujuan membantu guru memperolehi maklum balas. Okey. Ada 4 model pengajaran yang biasanya berada dalam konteks pendidikan. Yang pertama, model behaviorisme. Yang kedua, model sosial. Yang ketiga, model pemprosesan maklumat. Dan yang keempat ialah model personal. Okey, kita akan pergi kepada satu-satulah kepada setiap model-model ini. Okey, dari segi komponen dan keperluan, kenapa kita perlu ada model ni dalam pengajaran kita? Okey, sebenarnya ada sebab kenapa kita memerlukan model dalam pengajaran kita. Yang pertama ialah kita perlu memahami kurikulum. Apabila kita ada model tu, bagaimana model kita tu yang kita akan jadikan kerangka tu nanti dalam kita punya proses pengajaran pelajaran itu menyebabkan kita boleh memahami kurikulum yang kita akan sampaikan. Seterusnya kita dapat mengetahui sebab kenapa sesebuah model itu berjaya atau tidak berjaya. Apabila kita rasa okey, kita guna model behaviorisme. Sepanjang proses PDP kita tu kita dapat menjejaki dekat mana kelemahan dan juga kekurangan model yang kita gunakan itu. Kalau kita tak ada model apa-apa, macam mana kita nak mengujinya sama ada dia berjaya atau tidak. Seterusnya kita menambah variasi lah kepada pengajaran. Apabila kita ada kerangka, jadi kita ada guideline, kita tahu apa yang kita buat. Kita tak adalah bila kita mengajar tu kita mengajar tanpa orang kata apa tu, tanpa asas yang kukuh. Okey, apa yang berada dalam model tu? Apa komponen-komponen model tu biasanya? Kalau diterangkan tentang model tu, biasanya dia akan, yang pertama sekali dia akan terangkan tentang rational model tu. Kenapa model tu bagus apa kepentingan menggunakan model itu itu yang berada dalam rational. Seterusnya langkah-langkah yang kita perlu ambil. Kalau you pilih model personal, ini langkah-langkah yang kita perlu ambil. Dan selain daripada itu, dia ada juga sistem sokongan dia diterangkan kat situ. Untuk menjalankan model ini, kita memerlukan beberapa elemen ini. Okey, selain daripada itu, kita perlu juga menilai kemajuan. Apabila kita ada model, barulah kita nak boleh menilai kemajuan kita. Sama ada kita gunakan model tu dengan baik ataupun model tu tak berjaya, kita kena tukar dengan model lain ataupun perlu ditambah baik. Okey. Okey, kita pergi satu demi satu. Yang pertama ialah proses model pemprosesan maklumat. Okey, apa dia model pemprosesan maklumat ni? Sebenarnya model pemprosesan maklumat ini sebenarnya dia mengambil konsep dari komputer. Konsep dari komputer. Sebab kalau kita tengok dekat sini, definisi pemprosesan maklumat itu ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Dikatakan bahawa model pemrosesan maklumat ni berkesan jika dibandingkan dengan chalk and talk. Okey, dan saya balik pada
penerangan saya tadi yang mengatakan bahawa model pemprosesan maklumat ini adalah menggunakan konsep seperti mana komputer, iaitu dia adanya input dan adanya output. Dia ada input tu, nanti kita akan tengok ada 3 mode ingatan yang akan kita bincangkanlah dalam model pemprosesan maklumat. Okey, model pemprosesan maklumat ni elemen-elemen model pemprosesan maklumat ni ada 6. Yang pertama ialah persepsi. Okey, persepsi ni kita semua orang ada persepsi apabila kita menerima maklumat, sama ada kita diberi maklumat ataupun kita mencari maklumat, kita akan membuat persepsi. Okey, kita masukkan tafsiran dalam input kita, dalam kepala kita. Of course lah, apabila kita memproses maklumat, diri kita inilah sebagai hardwarenya, softwarenya. Jadi otak tu sebagai softwarenya, kita akan masukkan maklumat itu dan kita punya pengetahuan sedia ada, kita punya pengalaman, kita punya pendidikan, kita punya cara kita dibesarkan, semua itu membantu memberi tafsiran kepada input yang masuk. Okey, yang kedua ialah perhatian. Secara automatik sebenarnya perhatian itu, terutamanya apabila maklumat yang masuk itu ada benda yang menarik, benda yang ada kaitan dengan kita, ataupun benda yang spark kita punya perhatian. Kita memang manusia begitu, dia automatik. Okey, seterusnya memory. Apabila ada input masuk, kita pay attention kepada benda tu, automatically lama-lama dia boleh jadi memory lah. Kita ada proses di mana maklumat itu kita kodkan, kita simpan dan kita boleh ambil balik lah. Memory tu. Bila dia namakan memory tu, maksud dia ingatan lah. Okey, yang keempat pengekodan. Okay, kita kodkan dalam otak kita ni, kita terima maklumat tu, kita proses. Ni yang menarik ni, kita gabungkan maklumat yang kita ada tu dengan maklumat yang kita terima tu dengan maklumat yang kita ada. Saya rasa saya dah terangkan tentang skema ni kan pada kuliah saya yang first dulu, pada minggu kedua kalau tak silap saya, di mana ada proses skemata yang cicak kecil dah jadi biawak, kita tak panggil lah cicak besar. So kita panggil biawak. Begitu juga kucing, anjing, lepas itu harimau. So pengalaman kita, knowledge kita, apabila maklumat datang, kita kembangkan dia. Kita digest dia, kita blend dia supaya dia jadi ilmu. Maklumat-maklumat yang ada tu dia jadi ilmu dan dia bercampur baur, dia menjalankan proses pengekodan tu, dia kodkan, dia diprogramkan dalam bahasa komputer, jadi programmer lah. Dia programkan supaya maklumat itu yang kita terima tu berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan kita punya pengalaman, knowledge kita dan juga sosioekonomik kita. Saya tak nak cakap banyak, ada macam-macam jenis cara kita dibesarkan. Okey, pengalaman kita duduk di bandar. Okey, budaya sekolah kita dulu, siapa kawan kita, kita tengok cerita Korea ke, kita tengok cerita Hindustan ke. So benda-benda macam ini akan mempengaruhi kita punya cara macam mana kita digest maklumat. Okey, yang kelima ialah simpan. Kita simpan maklumat tu dan kita jadi kekal, kita boleh jadikan dia sebagai ingatan jangka pendek dan juga ingatan jangka panjang. Dia boleh jadi ingatan jangka panjang dan dia boleh jadi juga ingatan jangka pendek. Okey, apabila ada ingatan jangka panjang dan jangka pendek, maksudnya adalah elemen pengambilan. Okey, kita simpan, nanti kita ambil semula pengalaman tu. Kita simpan, kita ambil semula. Nak menjadikan kita simpan dan kita boleh ambil semula tu, itu tugas kita lah sebenarnya sebagai guru. Di sini apabila dalam model pemprosesan maklumat ni, kita akan nampak tau sebenarnya peranan cikgu tu sangat besar. Apabila kita memberi maklumat, pelajar buat perception, kita kena ada set induksi supaya pelajar
tertarik kepada maklumat yang kita beri. Lepas itu bila dia tertarik kepada maklumat kita, kita gunakan warna-warni, okey, kita gunakan interaction, kita gunakan elemen autentik, keseronokan. Jadi benda tu jadi memori kepada pelajar kita. Okey, bila dia suka, dia jadi memori, proses pengekodan berlaku. Okey, kita nak biar pengekodan ni berlaku dalam jangka masa yang agak lama supaya dia jadi ingatan jangka pendek. Kita bagi latihan, so pelajar kita bagi pengukuhan, kita guide pelajar kita supaya tengok video ataupun kita suggestkan buku-buku yang dia kena baca. Jadi benda tu menjadikan proses penyimpanan pula berlaku, sehinggalah proses mengambil semula. Pengambilan semula ni kalau dalam konteks sekolah, apabila nak ambil semula tu of course lah mestilah masa dalam peperiksaan. Okey, saya move to slide seterusnya. Secara rumusannya yang kita sebut 6 tadi tu, okey, model pemprosesan maklumat ini dia ada 3 elemen ini. Dia sensory, maksudnya bekerja sensor, dia bekerja untuk menjadi tempat simpan sementara. Sebab dia yang menerima rangsangan. Sensory ni dia menerima rangsangan. Sensory ada banyak. Lidah kita, mata kita, tangan kita, telinga kita, sensor. Semua itu adalah sensor kita dan dia akan digest menjadi ingatan jangka pendek untuk simpan sementara. Bila kita dah simpan sementara, dia akan beralih kepada ingatan jangka panjang. Along that way, kitalah yang sepatutnya menjadi tulang belakang kepada proses ini supaya daripada proses sensory dia pergi kepada ingatan jangka panjang dan seterusnya dia pergi kepada dia pergi kepada ingatan jangka pendek dan seterusnya dia pergi kepada ingatan jangka panjang. Okey? Okey, bagaimana manusia berfikir? Bagaimana kita berfikir? Okey, tadi kita kita berhenti dekat penyimpanan, adanya elemen penyimpanan tadi. Okey, tetapi apabila kita berfikir ni sebenarnya kita sampai ke sensor tu kita tak fikir lagi sebenarnya. Ingatan jangka pendek tu kita dah mula kita kodkan dia. So jadi kita berfikir ni kita bermula dengan proses pengekodan. Kita buat kod, kita digest, kita orang kata apa ya, kita proses, kita proses maklumat tu dan lepas itu proses pengekodan tu mempengaruhi ataupun apabila dah ada proses pengekodan tu dia beranjak kepada satu lagi proses, kita simpan. Kita simpan benda tu. Apabila kita simpan, kita cuba ingatkan dia semula. You along that way, pengekodan, penyimpanan, mengingat semula dan last kali lupaan, bila you ingat, you tengok semua tu, itu adalah proses pengajaran kita sebenarnya. Kita boleh apply apabila kita berada di kelas. Macam mana kita nak jadikan maklumat kita tu pelajar boleh dapat. Lepas tu dia boleh simpan dalam otak dia dan kita boleh dia boleh ingat semula dan of course kena ada elemen lupaan. Kita mesti lupa. Bila lupa dan kita nak pelajar kita ingat balik. So macam mana nak ingat balik? Itulah yang ada nanti elemen-elemen pengukuhan, elemen ulang kaji supaya kita mana yang dia lupa tu dia ingat balik. Dia lupa dia ingat balik, dia lupa dia ingat balik, lama-lama dia tak lupa. Okey. Seterusnya, ini gambar saja pun awak boleh tengok juga. Boleh baca banyak tentang macam mana manusia berfikir. Kalau you Google je dah banyak dah. Tak larat you nak baca. Tapi kebiasaannya inilah dia. Kita kodkan, kita simpan, kita ingat semula dan jangan lupa ada elemen lupaan kat situ. Okey, jenis-jenis pengajaran daripada model pengajaran pemprosesan maklumat ini ada dua, iaitu kaedah pengajaran inquiry dan kaedah pengajaran expository. So dua-dua kaedah pengajaran ini kita tak bincang dalam model ini sebab saya pun dah beri tugasan kepada awak minggu lepas supaya awak boleh membezakan antara pendekatan, teknik dan strategi. Begitu juga dengan kaedah dan saya rasa you all dah dapat gambaran kaedah-kaedah pengajaran dan kita akan orang kata tu perbanyakkan lagi
pengetahuan kita tentang kaedah pengajaran pada masa-masa akan datang. So, saya tak akan explain apa dia kaedah pengajaran inquiry, expository hari ini secara detail. Tapi kita tengok jugalah one by one apa dia pengajaran inquiry tu sikit, expository tu sikit kan. Okey, tapi kita tak pergi further lah. Itu kita akan pergi kepada bila kita pergi secara detail dalam kaedah pengajaran nanti. Itu saya akan kuliahkan, tetapi apabila kita beranjak ke saya sentuh sedikit tentang assignment, bila kita beranjak sedikit je kepada pendidikan abad ke-21 nanti saya serahkan pada awak lah, sebab saya nak you yang terangkan kepada kawan-kawan. Okey, setelah kita melihat model pemprosesan maklumat, kita lihat pula model yang kedua iaitu model sosial. Model sosial dalam pengajaran ini, definisi dia menurut Joyce et al. Pada tahun 2001, model sosial ini melatih pelajar kita orang kata berinteraksi. Berinteraksi tu dia tak sama dengan komunikasi apabila kita bercerita tentang sosial ni. Sebab kalau komunikasi dia adalah kemahiran komunikasi. Tapi apabila kita cerita tentang kemahiran sosial, contohnya kalau yang lebih mudah you ambil lah elemen ataupun keadaan di mana you dengan kawan you bersosial. Apabila kita bersosial tu kita mesti ada kemahiran apa? Of course kita kena ada kemahiran emotional intelligence. So kita tak cepat ambil hati, kita tak cepat melatah, kita tak cepat menyalahkan orang lain. Itu elemen-elemen dalam sosial. Kita juga perlu mempunyai kemahiran mendengar. Satu kelemahan di mana-mana pun sistem pendidikan di dunia ini, kita mengajar di mana-mana pun. Kita mengajar tentang kemahiran membaca, kefahaman, komunikasi, tapi kita tak ajar tentang kemahiran mendengar. Jadi apabila dah sampai tahap ini, apabila kita cerita tentang model sosial, awak kena lihat pentingnya apabila kita perlu mendengar, kita perlu memahami konteks. Di samping kita kena orang kata mempunyai kebijaksanaan dalam mengawal kita punya emosi. Berjumpa orang ni emosi kita bagaimana, apabila kita mungkin dicabar emosi kita macam mana. Orang kata kebijaksanaan itu perlu ada. Kita kena faham konteks. Bila kita bercakap, kita bercakap dengan siapa? So kena ada konteks itu. Tak sama bila you bercakap dengan orang tua, dengan you bercakap dengan kanak-kanak, you bercakap dengan kawan-kawan, you bercakap dengan ibu bapa you. So tak sama. Ini yang dimaksudkan dengan model sosial dalam pengajaran lah. Okey, seperti mana model pemprosesan maklumat, model sosial juga mengandungi ataupun mempunyai dua model pengajaran, iaitu yang pertama ialah model kooperatif. Model kooperatif ni bila you tengok nama je, of course dia berkaitan dengan cooperative learning. So bila dia berkaitan dengan kooperatif, iaitu maksud dia aktiviti pengajaran itu dilaksanakan secara demokratik lah. You faham maksud demokratik kan? Demokratik tu bermaksud apa dia? Apa maksud demokratik? Maksud demokratik tu maksudnya kita tidaklah terlalu lembut, kita tidaklah terlalu autokratik. Jadi kita berada di tengah-tengah. Kita juga mendengar suara orang bawah. Dalam masa yang sama kita juga mematuhi arahan-arahan daripada orang atasan. Itu yang kita panggil sebagai model kooperatif. Terdapat 5 konsep model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, dia mesti dalam bentuk team working ataupun pasukan. Dan pasukan itu yang lebih baik ialah apabila ahli-ahlinya terdiri daripada individu-individu yang berlainan. Kita tidak sama. Jadi itu yang bagusnya kalau model kooperatif ni. Kalau you dekat sekolah you ada ketiga-tiga bangsa, so kena setiap pasukan tu you set kan, setiap team tu you set kan bahawa setiap
Satu tu kena ada pelajar lelaki, pelajar perempuan, dan perlu ada mungkin pelajar Cina ke seorang, ataupun pelajar India kalau tak ramai. Kena itu antara konsep pembelajaran kooperatif. Seterusnya apabila kita melaksanakan konsep pembelajaran kooperatif ini juga perlu ada satu keinginan. Apa maksud keinginan tu ialah keinginan untuk bekerjasama. Jadi yang baiknya model kooperatif ni apabila anak murid kita ataupun pelajar kita mempunyai keinginan untuk berkawan lah. Kita tak cakap bekerjasama tu bahasa tinggi. Maksudnya dia ada keinginan nak bersosial, nak mendengar cakap kawan, nak berkongsi perasaan, nak berkongsi keceriaan, saling bantu-membantu. Di situ. Dan kalau kita tengok bila kita, macam saya lah, bila saya menjadi pemeriksa latihan mengajar, saya jadi supervisor pelajar-pelajar pergi latihan mengajar. Di situ kadang-kadang bila dia dekat sekolah rendah, kadang-kadang kita nampak macam mana kanak-kanak bersosial. Dia pergi toilet pun dia berdua berkawan, kadang-kadang dia pegang-pegang tangan. Itu antara cara dia belajar macam mana dia nak bersosial. Dan dia perlu ada keinginan itu. Yang ketiga ialah pengurusan kooperatif. So, suasana tu harus kondusif. Apa maksud kondusif? Kondusif maksud dia satu keadaan yang sangat positif. Semua orang nak berusaha, semua orang nak bekerjasama. Okey, ada kemahiran untuk bekerjasama. Konsep yang keempat, kemahiran bekerjasama. Maksudnya of course lah apabila kita bercerita tentang kemahiran bekerjasama, kita bercerita tentang kemahiran mendengar dan juga kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, yang kelima ialah prinsip asas. Model kooperatif ni ada 5 prinsip asas. Yang pertama ialah kebebasan yang positif. Dia beri kebebasan tapi keindependen itu mestilah ke arah yang positif. Accountability individu. So setiap individu tu ada kebertanggungjawaban dia. Especially apabila setiap individu tu ada task masing-masing. Okey, penglibatan yang seimbang. Apabila kita cerita tentang teamwork ataupun ada kooperatif, ada hubungan, ada interaksi. Maksudnya setiap ahli tu mesti seimbang lah penglibatan dia. Mesti seimbang. Tak adalah ada 2-3 orang je yang buat kerja, yang lain tak buat kerja. Kita tak nak begitulah. So dalam model pembelajaran kooperatif kena make sure adanya kemahiran bekerjasama. Jadi kita nampak bahawa model kooperatif ni akan memberi dasar kepada pengajaran pembelajaran yang berbentuk kooperatif lah. Nanti dalam PEK 21 kita lebih menjurus. Okey, interaksi bersemuka. So of course lah, konsep model pembelajaran kooperatif ni kena ada interaksi bersemuka. Walaupun kita seperti mana kita lah, kita bersemuka di alam maya. Okey. Yang kedua dalam model sosial ialah model pengajaran sosial. Okey, kaedah pengajaran yang kedua dalam model ini ialah model main peranan dan simulasi. Okey, main peranan, apa maksud main peranan? Contohnya, okey, awak jadi hang tuah, awak jadi hang jebat, awak jadi puteri Gunung Ledang, seorang lagi awak student kita mungkin jadi Nenek Kebayan contohnya. So dia mainkan peranan supaya dia dapat menjiwai watak tu. Kalau orang jahat, dia jadi jahat, akhirnya dia dapat apa, something macam itu. Seterusnya simulasi. Apa dia simulasi? Simulasi tu meniru langkah. Kita contohnya simulasi membawa kapal terbang. Kita tidak pergi naik kapal terbang tu, kita bawa kapal terbang tu kat udara. Tetapi kita ada satu makmal di mana dalam tu simulate macam kita bawa kapal terbang tapi sebenarnya ada dalam lab je. Itu maksudnya lah. Ini dua kaedah pengajaran dalam model pengajaran sosial. Okey, dia ada beberapa elemen dia dalam model main peranan dan simulasi ni. Dia adalah merupakan pertama sekali kerja kelompok.
maksudnya kerja berpasukan jugalah. Dia juga merupakan keinginan juga untuk bekerjasama juga. Sama juga macam tadi. Sama juga macam tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada model yang seterusnya iaitu model behaviorisme. Apa yang dimaksudkan dengan model behaviorisme? Model behaviorisme ini kita definisikan dia sebagai model tingkah laku. Apabila bercerita tentang tingkah laku, maksudnya apa yang kita lihat ataupun apa yang menjadi foundation kepada kita ialah tingkah laku pelajar. Seperti mana saya beri penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran. Ingat tak saya bagi tahu dulu. Kalau aliran tingkah laku ataupun behaviorisme tu, kalau pembelajaran tu tentunya dia akan definisikan sebagai pembelajaran berlaku apabila berlakunya perubahan tingkah laku. Itulah yang berlaku dalam model behaviorisme. Okey. Okey, kita tengok model behaviorisme ni ada beberapa konsep definisi dia. Apa definisi dia? Model ini berdasarkan bagaimana seseorang itu bertindak balas terhadap tugasan yang diberi. Kita bagi tugasan, kita tengok tingkah laku dia bagaimana. Guru memeringkatkan isi pembelajaran. Jadi guru akan memeringkatkan isi pembelajaran daripada yang senang kepada yang susah, daripada yang konkret kepada yang abstrak. Peringkat demi peringkat. Supaya kita boleh lihat pemeringkatan perubahan dari segi tingkah laku. Okey. Dari segi konsep dia ialah kumpulan model ini mengesyorkan program-program yang boleh digunakan. Dari segi konsep dia, sebab dia kita melihat dari segi behaviorisme, dia kadang-kadang menyebabkan ada sesetengah orang akan apabila nak menjalankan program. Jadi dalam konteks model behaviorisme ni, kalau kita gunakan model ini sebab kita melihat hanya kepada tingkah laku, jadi kita tidak begitu fokus kepada too much to content. Jadi kita dapatlah mengurangkan fobia apabila kita nak mengembangkan kemahiran sosial pelajar. Jadi kita dapat menanganilah kebimbangan dia sebab pelajar kita nak uji ialah behavior dia. Ada pembahagian dia adalah kepada dua bahagian iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Ini awak dah belajar dalam psikologi. You dah belajar sangat detailnya apa dia pelaziman klasik, apa dia pelaziman operan. Tapi walau bagaimanapun saya ada jugalah saya tarik sedikit you punya ingatan jangka panjang you semasa you belajar psikologi. Saya rasa you dah belajar psikologi. Okey, dalam teori behaviorisme ni ada dua, iaitu pelaziman klasik, pelaziman operan. Of course, kalau you orang pendidikan, you tak boleh lari daripada Ivan Pavlov, Watson. Ini adalah pelaziman klasik. Manakala pelaziman operan dipelopori oleh Thorndike dan Skinner. Kita sebut nama dia, kita dah tahu. Kesemuanya ada eksperimen dia yang menarik. Okey. Ini dia secara saya tunjuk gambar pelaziman klasik dia macam mana yang dia bunyikan loceng, keluar makanan, anjing tak apa-apa, dia tak ada apa-apa. Tapi lama-lama bunyi loceng, ada makanan, dia kecuai liur. Lepas tu makanan tak ada, bila kita bunyikan loceng, dia tetap kecuai liur dia meleleh sebab dia dah tahu apabila ada loceng tu makanan akan ada. Tapi apabila ada loceng tu, makanan pula tak ada. So itu antara benda tu you kena kaitkan dalam pendidikan macam mana tu you fikir sendiri. Begitu juga dengan teori Watson. Saya rasa dalam psikologi awak dah belajar banyak tentang benda ni. Tikus putih tu. Albert sebenarnya dia tak takut pada tikus putih tu, tapi setiap kali dia nak pegang tikus putih tu ada satu letupan besar dekat belakang dia. Setiap kali dia sentuh tikus putih tu ada letupan besar dekat belakang dia. Akhirnya apabila dia nampak je tikus tu, dia takut. Sebab dia kata apabila dia nampak tikus tu, dia sure ada letupan besar akan berlaku. So ini ada banyak mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran pelajar terutamanya. Okey. Ini adalah of course lah saya
saya teruskan je lah. Ni awak dah belajar dalam psikologi dengan lebih lanjut. Okey, ini pelaziman operan. Okey, pelaziman operan ni kalau kita tengok apa yang berlaku, apa tingkah laku dia yang kita nampak. Yang kita nampak bahawa dia ada konsep cuba jaya. Letak makanan kat luar, kucing ni dia berguling-berguling, dia tekan sana, dia tekan sini, dia tekan sana, dia dah bau kan, dah sedap. Dia nak pergi keluar makan, dia berusaha macam mana pun tiba-tiba dia tertolak tuil. Terbuka pintu. Okey, dia boleh keluar dapatkan makanan. Apabila proses ini, jadi kepala dia berfikir, oh tuil ini berguna. Jadi kalau nak makan, buka tuil tu dan dia boleh keluar makanan. Kalau selagi tuil tu dia tak ke bawah kan, tak keluar makanan. Begitu juga tentang Skinner box. Skinner box ni dia dibiarkan tikus tu kan, tertekan sana, tekan sini, tekan sana, tekan sini. Dia letak lampu hijau, lampu merah. Dia cuba tekan lampu merah tak apa-apa. Tapi bila dia tekan keluar lampu hijau, ada makanan turun. Jadi di situ konsep pelaziman operan itu. Apa implikasi dia? Macam mana benda tu kita nak kaitkan dengan pembelajaran? You cuba fikir. Cuba fikir. Buku pun banyak, awak Google pun ada. Okey, di sini adalah sedikit prinsip pelaziman operan. Satu keistimewaan pelaziman operan ni, dia ada prinsip peneguhan dan juga hukuman dia. Dan dia ada yang menariknya, dia ada peneguhan positif, dia ada peneguhan negatif. Begitu juga hukuman, ada hukuman positif dan ada hukuman negatif. Dia senang aja. Yang positif tu kalau you nak pelajar you mencapai kelulusan akademik yang tinggi, very high achievement, senang je. Okey, you boleh gula-gulakan dia lah. Kita kasih dia gula-gula. Kalau dia dapat jawab, kita kasih dia gula-gula. Itu maksudnya peneguhan positif lah. Peneguhan negatif macam mana? Kalau dia kalau tak buat assignment. Kalau tak buat assignment, maksudnya apa? Kawan-kawan tak suka, itu antara negatif. Ataupun kalau tak pergi sekolah, contohnya macam kita dulu kecil-kecil, kau tak nak datang sekolah, tak payahlah bagi duit poket. Kau bukan pergi sekolah. Macam tu. Ataupun tak payahlah pergi bawa duit sebab beli bukan-bukan. So itu antara peneguhan negatif. Kita tarik balik, contohnya dia anak kita atau adik kita suka main game kan. Dia tak nak buat homework contohnya, kita ambil game itu. Itu negatif lah. Okey. Ada banding beza dia, ini pun you kena baca lah. Tapi dia tak ada penting kita nak membezakan dia, tapi yang penting ialah macam mana kita nak applykan konsep pelaziman klasik dan pelaziman operan tu di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan efektif dan efisien. Okey? Ini adalah antara contoh pengajaran model behaviorisme, iaitu pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung tu secara teruslah, face to face dan macam kuliah, dan juga pembelajaran mastery. So kita tengok sikit-sikit satu persatu. Okey, apa dia pengajaran langsung? Pengajaran langsung biasanya tentulah berpusatkan guru kan. Macam sekarang ni saya pun sebenarnya berpusatkan guru, tetapi kita gunakan tools yang berbeza. Kalau dulu dalam bilik darjah, sekarang ni saya online. Saya tak online, saya rakam dalam bentuk video dan awak boleh dengar. Awak boleh dengar pusing-pusing banyak kali pun tak apa. Okey, berpusatkan guru, dia biasanya nak merangsang pengetahuan pelajar yang sudah distrukturkan langkah demi langkah. Dan apabila kita di Malaysia ni, apabila you cerita tentang pengajaran, you takkan lari daripada model Tyler. Model Tyler sangat-sangat digunakan dengan meluas dekat sistem pendidikan kita, di mana kalau you tengok kita punya RPH tu pun itu adalah prinsip-prinsip dalam model Tyler. Mulakan dengan objektif, lepas tu baru kita dari objektif kita pilih konten. Dari konten isi kandungan itu kita pilih aktiviti pengajaran pembelajaran. Seterusnya kita pilih bagaimana kita nak menilai. Itu saya terangkan dengan detail sikit lah. Okey, apa konsep dia? Konsep dia ialah kita nak, kenapa kita
mengajar, kenapa kita gunakan pengajaran secara langsung, supaya kita dapat deliver maklumat, deliver knowledge kepada pelajar. Okey, dan kita tahu kita akan dapatkan maklum balas daripada pelajar. Kita pula sebagai pengajar, kita boleh pantau mereka. Dan lebih baik kalau kita beri peneguhan dan kita beri ganjaran. Okey. Kaedah ini biasanya sangat sesuai lah dengan matematik, dengan bahasa. You ajar matematik kan formula dia, nanti dapat ni, dapat ni, dapat ni. Kalau you salah langkah sini, you tak dapat ni, you tak dapat ni, tak dapat ni. Okey, begitu juga dengan mengajar bahan bacaan ataupun linguistik lah, ataupun grammar lah. Konsep dia maksudnya memang lagi baik kita mengajar secara langsung, sebab elemen facilitator itu, kita jadi pakar motivasi kepada dia, pelajar, kita jadi tempat rujuk, kita jadi kawan mereka. Di situlah pentingnya apabila pengajaran pembelajaran berpusatkan guru ni. Tapi sebab kadang-kadang ada orang komen, kenapa berpusatkan guru? Guru saja tak bagus. Sebenarnya pengajaran berpusatkan guru ataupun lecture ataupun kuliah ni, kalau kita jadikan kuliah kita tu interaktif kuliah yang menarik, I don't think kita boleh anggap kuliah itu banyak kelemahan. Kuliah pun sebenarnya banyak kekuatan, tetapi dia tidak boleh kita gunakan secara sendiri. Kita kena blendkan dia dengan teknologi. Itu lagi baiklah. Okey, itu pengajaran langsung. Kita tengok sikit Okey, cepat sangat pula dia keluar tu dia punya apa tu perbualan dia tu, dalam bentuk perbualan tu. Okey, kalau kita mengajar secara langsung, sebenarnya kita proses dia dalam bulatan. Ini yang saya maksudkan border Tyler lah lagi. You tengok ni, pengenalan. Meaning that kalau kita mengajar, RPH kita mesti kita tulis tentang objektif dulu. Inilah maksudnya pengenalan. Dan ada induksi set, so kita tarik perhatian pelajar. Okey, pengenalan tu. Lepas tu kita perlukan pengembangan, itu yang daripada konkret kepada abstrak, yang senang kepada susah, kita kembangkan. Di sini kalau you tengok apa perlu ada dalam perkembangan. So kita perlu beri penerangan jelas, kita mesti beri contoh, kita berikan maklumat, orang ni cakap macam ni, kalau kita cakap macam ni macam mana pula. So semuanya disusun dengan sistematik. Adanya latihan terbimbing, you sediakan lembaran kerja di kelas selepas you beri penerangan, satu muka surat lembaran kerja, sama ada dia boleh menjalani teknik think, pair, share, ataupun dia just adakan perbincangan pair macam ini dengan kawan dia, untuk membuat sedikit latihan, kuis-kuis ke dan sebagainya. Selepas itu you rumuskan pula, apabila habis kelas you rumuskan. Lepas tu you bagi dia kerja sekolah, ataupun tak semestinya dalam bentuk bertulis. So tengok video, bagi komen, ataupun tengok website, bagi komen. So itu antara latihan ke diri. Dan seterusnya pergi kepada penilaian. Ini adalah maksud proses pengajaran langsung lah. Penilaian tu tentulah formatif dan summatif. Formatif tu yang berterusan, penilaian berterusan, dan summatif itu adalah peperiksaan akhir. Kita tengok di sini. Latihan kendiri itu ialah bertujuan untuk menentukan tahap penguasaan. Tetapi dalam penilaian apa pula yang kita buat? Kita tafsirkan kemajuan pelajar itu. Itu bezanya lah. Itu bezanya. Okey, seterusnya itu tadi pengajaran langsung dalam behaviorisme. Sekarang ni kita bercerita tentang pengajaran mastery. Okey, apa dia pengajaran mastery ni? Nama dia je dah mastery, master. So kita kena ingat bahawa kita kena pastikan pelajar secara majoritinya pelajar kita dah melepasi certain tahap.
Okey, maksudnya tahap 1 dia dah lepas, dia dah okey semua, baru naik tahap 2, tahap 3, tahap 4. Itu yang dipanggil pembelajaran mastery. Kalau kita tengok kat sini, kita baca model ini memastikan majoriti pelajar sampai ke tahap mastery dengan menguji menggunakan pelbagai bentuk ujian. Okey, merupakan isi pelajaran yang disusun dengan daripada mudah kepada kompleks sebelum disampaikan kepada pelajar lah. Sebab dia mastery, dia mesti step by step. Yang basic dulu. Mula-mula mungkin pengenalan, lepas tu yang basic, yang sederhana sampailah kepada yang higher order thinking. Yang high lah, yang tertinggi dalam konteks konten itu. Okey, kita tengok dari segi penerangan dia pengajaran mastery ni, kita baca sikit apa yang dikatakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 2001, mengatakan bahawa pembelajaran mastery adalah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran. Semua murid dah menguasai hasil pembelajaran. Dia ada modul dia. Biasanya pengajaran mastery ni dia buat dalam bentuk modul. Dia tulis objektif, dia tulis konten, belakang tu ada latihan terus. Sebab dia nak pastikan kita buat atau tidak. Sebab dia pengajaran berbentuk mastery ni sometimes benda tu tak berlaku di sekolah. Kadang-kadang benda tu berlaku di luar kawasan sekolah. Maksud saya, kita sediakan modul, nanti pelajar buat latihan, nanti dia boleh grade diri dia dah sampai mana. Tapi bagi kita pula sebagai seorang pendidik, kita yang nak menyediakan peralatan ataupun saya panggil alat-alat material-material untuk pengajaran itu akan memakan masa yang agak lama. Okey, seterusnya model ini memastikan majoriti pelajar memang sampai ke tahap mastery lah. Kalau tidak, tak boleh. Dan kita tengok sini juga bahawa dua unsur utama pembelajaran mastery. Unsur utama dalam pembelajaran mastery of course adalah arahan. So, apabila kita buat dalam bentuk modul, arahan kena jelas. Arahan kena jelas. Dan kadang-kadang dia menggunakan masa. Okey, dia bagi masa dalam pada contohnya 1 hari. So dia bagi test. 1 hari tu apabila dia bagi test tu, kita kena lulus dalam waktu itu. So dia kadang-kadang digunakan masa juga. Okey, sepintas lalu elemen penting dalam pengajaran mastery. Apa elemen-elemen penting? Dalam kalau kita nak melaksanakan pengajaran mastery, of course yang pertama sekali kita tentukan dengan jelas apa yang nak dipelajari ataupun apa konten dia dan bagaimana kita nak nilai. Okey, seterusnya membenarkan murid mengikut kemampuan dia sendiri. Satu kelebihan mastery. Kelebihan mastery ialah dia membenarkan murid ikut tahap dia. Contohnya dia dah buat. Okey, pada tahap keempat, andaikan yang kelima yang tertinggi, apabila sampai tahap keempat, dia dah tak boleh pergi dah. So maksudnya kemampuan diri dia di situ sahaja. Okey, menilai kemajuan dan memberi maklum balas yang sepatutnya. Sebab apabila setiap tahap tu tak memenuhi, jadi kita akan berbincang. Biasanya kita educators akan bincang dan kita akan tengoklah sama ada perlu ditambah baik ataupun mungkin ada faktor lain. Okey, seterusnya kita kena menguji untuk menentukan bahawa kriteria pembelajaran telah dicapai. Kalau kita tengok di mana-mana elemen pengajaran ni mesti ada penilaian supaya kita boleh tahu setakat mana, you tahu kan apa maksud penilaian, supaya kita boleh tahu setakat mana kita mengajar dan setakat mana pelajar dapat apa yang kita ajar. Okey. Prinsip-prinsip pengajaran mastery. Apa prinsip dia? Prinsip dia mesti pelajar yang keseluruhannya boleh menguasai. You berpandangan bahawa okey, kelas ni mesti boleh menguasai apa yang kita ajar. Apa maksudnya? Maksudnya pelajar-pelajar ni ada kesedaran untuk meningkatkan pengetahuan dia. Seterusnya masa yang diperuntukkan khas mesti mencukupi dan masa kena fleksibel kalau mastery ni. Kadang-kadang ada yang sampai boleh calculate berapa minit, tapi kita kalau tak begitu yakin, kita boleh membuat calculation itu, so tak ada masalah. Kita bolehlah tetapkan masa, ada sedikit kurang lebih dari segi masa tu, saya rasa tak menjadi masalah yang besar lah. Okey,
dalam pengajaran Masri, guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran. Ini bukan pengajaran Masri je kan, sebab kalau kita mengajar memang kita disuruh mempelbagaikan kaedah dan aktiviti pengajaran-pengajaran. Khususnya pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan disusun daripada mudah kepada sukar. Ini memang prinsip pengajaran Masri. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah pengajaran. Dalam aktiviti pengajaran kita tu dekat RPH kita tulis. Kita kena pelbagaikan kaedah pengajaran pembelajaran. Topik ini, topik 1 kita nak guna kaedah apa, topik 2 kita nak guna apa. So kalau ada lagi subtopik dia 2.1 kita nak guna apa. Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar dan guru mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu perkara yang diajar. Jadi guru pun kena adalah yakin bahawa walaupun pelajar kita berbeza tetapi dia boleh menguasai tahap tak ikut kemampuan dia lah. Ikut kemampuan dia. Okey, ini adalah kemahiran guru yang perlu ada apabila melaksanakan model kaedah pengajaran inilah mastery. Yang pertama sekali kita kena diagnose murid. Sebab kita nak tahu tahap pencapaian dia. Kita mengetahui perbezaan antara murid ni. Apabila kita tahu tentang latar belakang ibu bapa dia, senang kita nak tentukan secara umum perbezaan antara murid. Itu cikgu kena tahu. Nak tahu perbezaan setiap murid. You kena buat scanning dulu. Pelajar ni boleh buat apa, pelajaran ni boleh buat apa, pelajar ni boleh buat apa. So, cikgu punya tanggungjawab. Terus menggunakan pelbagai kaedah dan merancang pelbagai aktiviti. Dan kena pastikan aktiviti yang dirancang itu menyeronokkan. Menyeronokkan bukan ketawa sahaja. Menyeronokkan maksudnya apabila dia dapat maklumat tu, dia belajar benda tu, dia cuba test, markah dia boleh naik. Itu pun dah memadai lah. Seterusnya mesti gunakan pelbagai kaedah. Mesti gunakan pelbagai kaedah. Menjalankan penilaian summative, final exam, of course. Menguruskan pelbagai bahan bantu mengajar sebab pengajaran Masri ni mestilah memakai bahan bantu mengajar yang sangat banyak. Seterusnya menyimpan rekod kemajuan murid. Itu kita kena buatlah, simpan rekod dia supaya kita boleh keep track dia dah sampai mana, pada tahap ni dia boleh sampai mana. Akhir sekali yang model yang akhir sekali ialah model personal. Tidak begitu popular sangat model personal ni, tapi dia memang ada kita lakukan juga dia hari-hari. Apa yang dia maksudkan dengan model personal itu? Apa model personal? Berdasarkan teori humanistik, ianya berorientasikan pada perkembangan individu dan model ini bermula daripada perspektif kendiri seorang individu. Ini ada sedikit kesilapan saya punya slide ni. Model personal tu bukan behaviorisme dalam pengajaran. Itu cut and paste lah tu. Berdasarkan teori humanistik sebenarnya model personal ni, sebab model personal dia lebih kepada memahami human, memahami manusia. Model ini bermula daripada perspektif kendiri seorang individu. Menurut Carl Jung, personality individu ni kita klasifikasikan kepada 3 kumpulan yang besar. Ada manusia ni ataupun orang-orang di sekeliling kita ni ada 3 kumpulan personality. Sebab dia berkait dengan human. Kalau kita cerita tentang model personal, of course yang pertama kita kena kenal personality orang. So ada 3, satu extrovert, introvert dan ambivert. Kita tengok apa dia extrovert. Extrovert ni ialah orang yang suka berkawan. Suka berkawan. Dia pandai bersosial. Bukan semua orang pandai tu. Ada, kalau tak percaya tengok kawan-kawan you, ada yang tak nak berkawan, tak nak ramai-ramai. Even saya sendiri, terus terang saya cakap, masa saya dekat universiti pun saya tak suka kawan banyak ramai-ramai. Saya tak suka kawan datang bilik saya ramai-ramai. Kepala saya jadi serabut. Saya tak boleh belajar. Saya bukan orang yang boleh belajar ramai-ramai. Sampai sekarang, kalau saya pergi bengkel, saya pergi workshop, kalau dah ramai-ramai kat situ,
Saya nanti bila saya naik kat hotel baru saya buat kerja. Tapi bila dah ramai-ramai gitu saya susah nak jadi kerja, saya susah nak fokus. Itu antara kenapa kita juga perlu memahami model personal ni, sebab setiap manusia tu personality dia berbeza. So ada orang extrovert. Okey. Golongan ni dia tak takut nak cuba. Apa salahnya? Gagal tak semestinya mati. Nanti dia orang cakap macam tu. Okey, seterusnya introvert. Ada orang yang introvert, dia suka berseorangan, dia a bit sensitive, dia pemalu, golongan macam ni dia tak terus bertindak. Dia akan fikir dulu. Orang macam gini, satu kelemahan nak kita nampak macam bagusnya. Introvert malu, duduk je, tak adalah nak berbual huha-huha, pergi jalan, pergi mana, gathering lah mana-mana. Tapi ada satu orang kata kelemahan dia lah. Dia tak berani, dia kurang berani menerima risiko. Biasanya orang introvert ni dia kurang berani. Tak seperti orang extrovert. Extrovert dia berani. Salah ke betul dia berani ke depan. Okey. Ambivert. Apa dia ambivert? Ambivert ni adalah perwatakan atau personality yang dipengaruhi oleh persekitaran. Keluarga, sekolah, rakan sebaya dan sebagainya. Okey. So you boleh fikirkanlah, you extrovert, introvert, ambivert. Terserah. Okey, model personal ini pengajaran dia, model pengajaran dalam model personal ni ada dua juga, iaitu satu model pembelajaran non-direktif dan satu lagi model synetics. Model synetics. Apa benda-benda ni? Sebenarnya apabila kita cerita tentang pengajaran non-direktif, sebenarnya dia adalah satu kaedah pengajaran, pembelajaran melalui kaedah kaunseling. Model ini membentuk satu komuniti pelajar yang berdisiplin serta mempunyai kesedaran peribadi yang tinggi. Sebab dia, of course dia mempunyai konsep dia yang tinggi kerana pengajaran tu dan pembelajaran yang dilalui itu berbentuk kaunseling. Bentuk kaunseling maksudnya sangat humanistik. Berbual, cikgu membantu. Dia nanti ada fasa dia ada fasa-fasa. Dia kalau kita tengok kat sini, dia simpulkan guru dianggap sebagai kaunselor. Ini fasa-fasa dalam non-direktif. You kena baca sendirilah untuk lebih faham. Fasa 1. Fasa 1 ni kalau dia lakukan model ini, fasa 1 guru menggalakkan pelajar untuk meluahkan perasaan dia. So, apa dia rasa? Macam kaunseling, apa you rasa? You rasa happy, you rasa tak happy. You belajar dekat contohnya belajar kat UTM, apa cabaran dia, apa halangan dia. So kena pasti situasi tu dulu. Lepas itu baru kita teruk ke masalah. Bila you dah tahu kat situ macam mana situasi dia, background dia, latar dia, baru you teruk ke masalah. Apabila you dah kenal pasti situasi, masa you menurut ke masalah, dah tak ada masalah sebab banyak benda dah tersimpan dalam kepala. Based on fasa 1 punya maklumat. Pelajar meluahkan perasaan, guru menerima dan menjelaskan. Sebab sometimes apabila kita mengajar tentang model-model pengajaran ni, biasanya kita tidak apa saya nak sebutkan tadi, apabila kita apabila kita menggunakan kaedah ini, apabila kita menggunakan kaedah kaunseling ini, dia akan kita akan jadi facilitator di mana kita akan memastikan bahawa pelajar share masalah dia. Sebab daripada dia dapat kenal pasti masalah dia, dia dapat dengan sokongan dari kita, dia akan menjadi orang yang self-esteem dia lebih tinggi. Supaya pada masa-masa akan datang, apa pun cabaran, dia boleh bertindak secara positif.
Okey, kita teruskan. Fasa 2 tadi kita teroka masalah, pelajar luahkan perasaan. Guru menerima je, dia tak boleh buat judgement, kalau saya buat macam ni tak boleh. Sebab dia counselling. Jadi guru menerima dan jelaskan. Kalau you buat macam ni, you akan dapat macam ni. You buat macam ni, you dapat macam ni. You buat macam ni, dapat macam ni. So, itu menerokalah masalahnya. Guru menerima, menjelaskan. Fasa ketiga, dia membentuk pengertian baru. Apabila pelajar dia berbincang, dia melihat balik, dia buat refleksi dan guru pula menyokong, ini akan membentuk satu pengertian baru, bukanlah satu definisi. Satu pengertian tu maksud diri dia lah. Okey, fasa keempat, perancangan untuk buat keputusan. Biasanya pelajar yang merancang. Guru jelaskan. Kenapa awak buat macam tu? Kenapa buat macam ni? Itu fasa-fasa dalam non-directive lah. Seterusnya dalam fasa kelima iaitu terakhir, ada berbentuknya, kita panggil dia sebagai kesepaduan, di mana pelajar dah berjaya membentuk tindakan yang positif. Maksudnya apabila dia dah berjaya membentuk tindakan positif, dah ada perubahan dari segi tingkah laku pun kat situ. Kalau kita nak gunakan definisi pembelajaran, then meaning that model pengajaran non-directive tu telah berlaku. Okey. Apa dia model sinetik? Apa maksud model sinetik? Bukan you lah, saya sendiri pun tak biasalah guna model sinetik ni, tapi dia ada. Dia ada dan dia direka bentuk untuk mengajar kemahiran menyelesaikan masalah, aktif penulisan dan juga bidang-bidang lain. Dalam konteks bilik darjah, murid akan mengikuti satu siri bengkel sehingga mereka boleh berupaya untuk mengaplikasikan prosedur-prosedur tertentu secara individu dan kumpulan kooperatif. Kadang-kadang bila kita cerita pasal model sinetik ni, dia lebih kepada kerja-kerja kreativiti. Kerja-kerja kreatif dan kreativiti. Okey, kita lihat sebagai rumusannya. Saya dah bagi artikel hari tu, you dah buat dalam Padlet. Saya nampak dah ramai yang buat. Okey, dah hantar pun, dah ada kat situ. Okey, cuma saya tak baca one by one lagi. Tetapi yang saya aware bahawa you dah tahu apa dia kaedah, apa dia teknik, apa dia strategi. Hari ini saya perkenalkan dengan model. So, kat mana model tu duduk? Okey. Teori, of course dalam kita punya dunia pendidikan ini sebagai seorang pendidik, teori pengajaran pun ada banyak. Cognitive behaviorism, humanistic constructivism. Okey, teori itu yang kuning berada di luar. Okey, lepas itu baru model. Sebab teori ni kadang-kadang kita tak pergi pun one by one sebab you belajar sikit dekat psikologi kan. Teori apa? Teori humanisme, behaviorisme. Lepas tu model pula. Dari teori kita bentuk modul. Model ni dia tak boleh guna sendiri, dia tak boleh berdiri sendiri dan dia tak boleh wujud sendiri. Itu model, bukan yang saya sebutkan modul dalam pembelajaran master itu lain. Itu modul, yang ini adalah model. Okey, daripada model itu timbulnya pendekatan. Dari pendekatan, approach. Dan apabila setelah difahami approach tu, dari approach kita bina strategi. Apa strategi kita? Lepas itu baru kita guna kaedah dan kita guna teknik. Memang kalau awak nyatakan, awak bertanya kepada saya, memang agak sukarlah untuk kita, macam teori kepada model senang. Tapi kadang-kadang daripada pendekatan, strategi, kaedah dan teknik, kadang-kadang ada sesetengah scholars dalam education, dia melihat dari perspektif yang berbeza. Walaupun kadang-kadang benda yang sama, cuma kadang-kadang berbalah, sama ada strategi dengan pendekatan, mana dulu. Jadi apabila aktiviti ataupun argumentation ini berlaku, jadi kita aware bahawa inilah memang dalam pendidikan. Dia dari segi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik tu kadang-kadang dia selalu bertukar-tukar. Kadang-kadang saya faham pendekatan begini, mungkin kawan saya faham, itu bukan pendekatan lah, itu strategi. So itu maybe approach. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang guru, you kena pegang satu.
Kat mana pendekatan duduk dia, kat mana strategi dan kat mana kaedah dan mana teknik. Tapi dari segi logik memang nampak beginilah yang eloknya sebab daripada teori kat luar tu kita appearkan dia jadi model. Lepas itu kita daripada model tu kita nampak kita pendekatan kita kat mana. Lepas itu dengan pendekatan yang kita ada tu menjadi kerangka tu, kita membentuk strategi. Bila kita membentuk strategi-strategi pengajaran. Lepas itu kaedah sampai kepada teknik. Ini bukan awak saja. Saya mula-mula masuk UTM dalam bidang education ni sebab saya memang bukan degree yang saya punya first degree bukan ada dengan pendidikan ni. Jadi apabila saya buat master tu saya terpaksa buat 7 paper asas pendidikan pada waktu itu. Jadi apabila kita mengajar ni kita tak boleh lari daripada keempat-empat ini. Cuma kadang-kadang kita timbal balik. Tapi seperti mana saya kata tadi, daripada saya mula berkecimpung dalam dunia pendidikan ini, benda ni memang menjadi isu lah. Bukan sekarang je. Dari dulu. Dari dulu dah selalu diperdebatkan pendekatan, strategi, kaedah, teknik. Apa dia pendekatan tu? Apa beza pendekatan dengan strategi? Jadi yang penting you tahu apa dia pendekatan. Apa pendekatan ni? Strategi tu apa apa dia kaedah sebab ini memang kita punya content. So you kena tahu sebagai seorang guru. Okey, terima kasih. Itu sahaja untuk model pengajaran. Okey. Tak perlu buat apa-apa. So kalau you nak lebih faham, you ulang-ulang sebab minggu lepas saya dah bagi awak kerja Padlet tu. Mungkin minggu ini saya terpaksa rakam saya punya online punya lecture sebab saya ada mesyuarat pukul 9. Itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.